Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, saya Muhammad Firdaus bin Muhammad dan juga kawan saya Muhammad Irfan Hilmi bin Abdul Wahid dan juga Muhammad Afifi bin Azhar. Dan insya-Allah kami akan membentangkan analisis yang kami lakukan berkaitan kes Son Singh, Bikar Singh lawan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, Perkim Kedah dan Anor, insya-Allah. Next. Okey, perlu diketahui saya akan membincangkan mengenai pengenalan. Son Singh iaitu anak lelaki Bikar Singh dibesarkan sebagai seorang Sikh, iaitu beliau ni pada asalnya adalah hidup di dalam keluarga yang beragama Sikh, iaitu mak ayah dia semua beragama bukan Islam, iaitu dalam agama Sikh. Tetapi walau bagaimanapun pada 14 Mei 1988, beliau tiba-tiba memeluk agama Islam daripada agama Sikh, lalu menukarkan namanya. Dan walau bagaimanapun, yang menariknya pada tarikh penukaran tersebut, umur beliau di bawah 18 tahun. Kalau kita tengok dalam peruntukan undang-undang, umur yang di bawah 18 tahun ini adalah dikira sebagai kanak-kanak dan tidak boleh menentukan agama. Tidak boleh menentukan agama kepada diri sendiri. Namun pada 16 Julai 1992, beliau tiba-tiba pada umur 21, 16 Julai 1992, pada umur 21, beliau tiba-tiba nak kembali kepada agama Sikh semula. Dan pada 27 Julai 1992, beliau melakukan satu tindakan yang sehingga kita mengkaji perkara ni, iaitu beliau melaksanakan surat ikatan pol, iaitu dipanggil sebagai deed poll di dalam bahasa Inggeris, iaitu untuk meninggalkan agama Islam. Next. Okey. Son Singh ni, sebagaimana kita tahu, dia ni dilahirkan dan dibesarkan sebagai seorang Sikh dan keluarga beliau pun adalah keluarga yang beragama Sikh. Dan apabila beliau masuk Islam ketika sebelum berumur 18 tahun, beliau menukarkan namanya kepada Satman Son bin Abdullah dan beliau mendaftarkan pengislaman beliau di Mahkamah Syariah Daerah Kota Setar Kedah yang di bawah Seksyen 139 Enactment Pentadbiran Undang-Undang Islam 1962. Next. Pada 16 Julai 1992, beliau telah mencapai usia 21 tahun, itu selepas 4 tahun, dan beliau melakukan melalui upacara pembaptisan untuk memeluk kembali agama Sikh di Kuil Sikh, Jalan Parlimen Kuala Lumpur. Dan pada 27 Julai 1992, beliau melaksanakan surat ikatan pol untuk meninggalkan agama Islam dan kembali kepada kepercayaan asalnya dan kepercayaan keluarga asalnya, dan dia daripada nama Islam tadi, dia tukar balik kepada nama yang diguna dulu, iaitu Son Singh, anak lelaki Bikar Singh. Next. Okey, dalam akuan sumpah Fidawit yang diikrarkan pada 10 Ogos 1993, perayu iaitu Son Singh ini, dia katakan bahawa dia memeluk Islam tanpa pengetahuan ibunya, dan ayahnya pun telah lama meninggal dunia, iaitu telah pun meninggal dunia. Maksudnya apabila dia masuk di dalam agama Islam, dia masuk seorang diri tanpa kiranya dia dari dalam dirinya untuk memasuk agama Islam tanpa apa-apa paksaan. Dan pada tarikh perayu menukar agama, iaitu 14 Mei 1988, sebagaimana yang saya katakan tadi, umur dia pun masih tidak mencapai 18 tahun, iaitu umur dewasa yang ditetapkan oleh undang-undang.
Walau bagaimanapun, peguam perayu berhujah bahawa penukaran agama itu adalah tidak sah, iaitu peguam mengatakan bahawa penukaran agama itu tidak sah. Surat ikatan pun hanya untuk menghilangkan keraguan. Next. Kemudian perayu memfailkan satu saman pemula di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi meminta satu pengisytiharan bahawa perayu tidak lagi merupakan seorang penganut agama Islam, tetapi Peguam Jabatan Agama Islam Kedah membangkitkan bantahan. Peguam Jabatan Agama Islam Kedah, dia membantah permulaan ini, membangkitkan bantahan permulaan terhadap permohonan Sun Sing ini dengan menghujahkan bahawa Mahkamah Tinggi tidak mempunyai bidang kuasa dalam hal-hal yang diliputi oleh bidang kuasa Mahkamah Syariah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita sambung laporan kes daripada sahabat kita di Ustaz Firdaus berkaitan dengan laporan kes. Untuk slide yang ke-6, Hakim Mahkamah Tinggi membenarkan bantahan dan menolak rayuan perayu. Namun perayu sekali lagi membuat rayuan. Jadi kat sini kita dapat bahawa Hakim Mahkamah Tinggi membenarkan bantahan tersebut. Okay? Walaupun begitu, menolak rayuan daripada perayu iaitu Sun Sing tadi tu. Walaupun begitu, walaupun telah ditolak dia punya rayuan, akan tetapi dia bawa lagi rayuan tersebut ke satu lagi peringkat yang lebih tinggi iaitu Mahkamah Persekutuan. Maka peguam perayu berhujah di Mahkamah Persekutuan bahawa yang pertama, hujah yang diberikan adalah memandangkan tidak dapat sebarang peruntukan nyata dalam enakmen pentadbiran Undang-Undang Islam Kedah 1962 yang mengurniakan bidang kuasa ke atas Mahkamah Syariah. Jadi dekat sini peguam bela daripada perayu Sun Sing tadi tu, dia mengatakan ataupun berhujah dengan hujah yang pertama ini, tidak terdapat sebarang peruntukan yang nyata dalam enakmen pentadbiran Undang-Undang Islam Kedah yang mengatakan bahawa adanya bidang kuasa ke atas Mahkamah Syariah. Itu perkara pertama, memang tak adalah. Okay? Dan next, perkara yang kedua dihujahkan adalah penukaran agama perayu kepada agama Islam semasa di bawah umur dan tanpa pengetahuan ibunya adalah tidak sah. Jadi kita ketahui bahawa kalau dalam undang-undang, kalau kita nak tukar agama kepada kalau kita nak tukar agama semasa kita berada di bawah umur, perlu diminta izin oleh kita punya wali ataupun orang ibu bapa. Namun dekat sini dia dah lah minta izin untuk tukar agamanya pada dia adalah meminta untuk tukar agama pada usia yang di bawah umur. Kemudian tanpa ada juga keizinan daripada orang tua. So itu menandakan bahawa dia punya penukaran agama tu tak sah. Pergi kepada yang ketiga, hujah yang ketiga, mengikut perkara 11. Dalam kurungan 1, perlembagaan persekutuan, perayu mempunyai hak perlembagaan yang tidak terhad untuk memilih agamanya dan mengamalkannya, dan hak demikian tidak boleh dipertikaikan atau dilanggar. Jadi di sini, kenapa pula tidak boleh menukar agama? Sedangkan dalam perkara 11 dalam kurungan 1, mengatakan bahawa kita ada hak untuk bebas beragama. Okay, jadi benda ni tak boleh dinafikan. So itu adalah hujah-hujah. Ini adalah 3 hujah yang disebutkan oleh peguam tersebut. Okay, next slide. Okay, laporan seterusnya. Mahkamah Persekutuan juga menolak rayuan perayu kerana status penukaran agama perayu ketika bawah umur tersebut sah atau tidak bukan isu yang relevan dalam rayuan. Jadi Sun Sing ni dia bawa kepada Mahkamah Persekutuan, tapi Mahkamah Persekutuan menolak rayuan tersebut atas alasan ataupun sebab tak kisahlah kamu punya
sah ataupun tidak kamu punya penukaran agama tu, itu bukanlah hal ataupun isu yang relevan dalam rayuan tersebut. Maka disambung, tidak terdapat keterangan bahawa perayu pernah mencabar penukarannya ke agama Islam setelah berusia 18 tahun. Ini bermakna penukaran agama Islam adalah dibuat dan diamalkan secara sukarela oleh perayu. Jadi di sini, sepatutnya, kalaulah dia nak tukar dia nak tukar agama, patutnya awal-awal dia ada bangkitkan isu ni. Tapi sampai 4 tahun baru dia nak bangkitkan. Jadi ini menandakan bahawa kenapa kamu tiba-tiba nak tukar agama pula? Sedangkan sebelum ni kamu okey je di dalam agama Islam. Okey, kita pergi kepada next slide. Slide yang ke-9. Memandangkan Mahkamah Tinggi tidak membuat sebarang keputusan bahawa perayu masih lagi beragama Islam, maka persoalan mengenai pelanggaran perkara 11 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan tidak timbul. Okay, tersasul-sasul. Memandangkan Mahkamah Tinggi tidak membuat sebarang keputusan. So sekarang ni Mahkamah Tinggi ataupun Mahkamah Sivil yang di bawah Mahkamah Persekutuan tersebut tidak membuat sebarang keputusan kepada perayu yang masih lagi beragama Islam, maka persoalan mengenai pelanggaran perkara, jadi tak ada berlakulah pelanggaran daripada Undang-Undang Perkara 11 dalam kurungan 1 itu. Perayu perlu tunggu keputusan atas permohonan utamanya sebelum ia mahu membangkitkan isu perlembagaan di bawah Perkara 11 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Jadinya, kenapa kamu hendak membangkitkan isu berkaitan dengan Perkara 11 ini sedangkan tidak ada apa-apa lagi keputusan daripada Mahkamah Tinggi tentang status agama kamu. Jadi kamu relax dulu, tunggu dulu beberapa masa sampailah kalau dikatakan tentang isu agama ni dibuat keputusan oleh Mahkamah Tinggi, barulah kamu boleh bangkitkan. Tapi ini masalahnya Mahkamah Tinggi ataupun Mahkamah Sivil tidak memberikan sebarang keputusan apa pun tentang itu. Jadi tak ada perkara yang boleh dibangkitkan daripada perkara 11 ini. Okey, kita pergi kepada next slide. Slide yang ke-10. Hakim Mahkamah Persekutuan telah menghantar kes itu balik. Okey, dan kita dapati di sini bahawa hakim daripada Mahkamah Persekutuan dengan kebijaksanaannya telah menghantar kes itu balik ke Mahkamah Tinggi supaya hakim Mahkamah Tinggi merujuk beberapa soalan mengenai hukum syarak yang timbul kepada jawatan kuasa fatwa Kedah. Jadi hakim Mahkamah Persekutuan memerintahkan ataupun menghantar kes itu kembali kepada Mahkamah Tinggi. So untuk Mahkamah Tinggi itu cek semula ataupun merujuk beberapa soalan berkaitan dengan hukum syarak yang timbul kepada jawatan kuasa fatwa Kedah. So kena terujuk baliklah. Jangan main buat hukum, tapi perlu kamu rujuk semula wahai Mahkamah Tinggi untuk mengenal pasti kes ini. Dan kemudian jawatan kuasa fatwa berpendapat perayu telah disabit keislamannya kekal dan tiada hukuman dari mana-mana mahkamah syariah yang mensabitkannya terkeluar daripada agama. Dan setelah disiasat kembali, mendapati bahawa daripada jawatan kuasa fatwa berpendapat yang si perayu iaitu Sun Sing ini, dia telah disabitkan keislaman. Maksudnya Islam dia kekal dan tidak ada hukuman daripada mana-mana mahkamah syariah pun yang mengenakan hukuman yang mensabitkannya terkeluar daripada Islam. So daripada kesimpulan laporan kes ni, walaupun dia memberikan rayuan-rayuan, makin lama makin tinggi mahkamah yang dia pergi, akan tetapi last sekali ending dia adalah dia tetap juga berada kekal dalam beragama Islam itu. Okay, kita sambung kepada next slide kepada sahabat kita seterusnya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Okay, insya-Allah saya akan teruskan perbincangan ataupun syarahan pada hari ini berkenaan kes Sun Sing Bikar Sing versus Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Kedah dan Nada. Okey, setelah kita menerangkan tentang laporan ataupun kes yang berlaku di ketiga-tiga mahkamah ni, jadi kita dapat buat kesimpulan. Okey. Secara kesimpulannya,
Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa Mahkamah Sivil ataupun Mahkamah Tinggi tidak mempunyai bidang kuasa mendengar permohonan deklarasi murtad. Ini bermakna Mahkamah Tinggi apabila berhadapan dengan kes murtad, sepatutnya dia tidak boleh uruskan perkara ini. Sepatutnya dia kena serahkan kepada yang layak. Okey, kita tengok pada poin seterusnya. Permohonan perayu untuk satu pengisytiharan bahawa ia bukan lagi seorang penganut agama Islam diliputi oleh bidang kuasa Mahkamah Syariah dan bukan bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Bermakna apabila seseorang ingin keluar daripada Islam, dia perlu merujuk terus kepada Mahkamah Syariah. Dia tidak perlu untuk pergi ke Mahkamah Tinggi ataupun Mahkamah Sivil. Sebab urusan keagamaan, penukaran agama ni berkaitan dengan Mahkamah Syariah. Khususnya nak keluar daripada agama Islam. Next. Okey, sekalipun perayu mempertikaikan bidang kuasa Mahkamah Syariah atas sebab tiada peruntukan secara nyata dan jelas dalam enakmen Pentadbiran Agama Islam Kedah 1962, Mahkamah Persekutuan tetap memutuskan bahawa bidang kuasa ini perlu diserahkan kepada Mahkamah Syariah. Okey, kalau kita tengok dalam enakmen undang-undang dekat negara kita, memang tidak disebutkan bahawa urusan penukaran agama adalah di bawah tanggungjawab Mahkamah Syariah. Tak ada. Undang-undang ni memang tak ada. Akan tetapi, kita tengok betapa arifnya Mahkamah Persekutuan ataupun kita sebut Federal Court ni meleraikan meleraikan isu ni. Maknanya sepatutnya benda ni benda kecil saja, kan. Jadi dia tahu di mana tempatnya sepatutnya. Maknanya dekat sini isu penukaran agama walaupun tidak disebut di dalam undang-undang bahawa Mahkamah Syariah mempunyai kuasa untuk urusan penukaran agama khususnya agama Islam. Tak disebut dalam undang-undang, tetapi kita dapat lihat Mahkamah Persekutuan ataupun Federal Court ni menyerahkan perkara ini ataupun tanggungjawab ini kepada Mahkamah Syariah. Oleh itu Mahkamah Syariah diberi mandat oleh kita sebutlah diberi mandat oleh Mahkamah Persekutuan untuk menguruskan urusan penukaran agama khususnya berkaitan dari agama Islam ke agama yang lain. Next. Okay. Hal-hal tentang penukaran agama Islam diliputi oleh bidang kuasa Mahkamah Syariah. Secara tersiratnya, penukaran keluar daripada agama Islam juga haruslah diliputi oleh bidang kuasa mahkamah yang sama. Baik. Apabila seseorang nak masuk ke dalam Islam, maka dia perlu pergi ke Mahkamah Syariah, kan? Contohnya seseorang daripada agama Buddha nak masuk ke agama Islam. Jadi apa dia kena buat? Dia kena pergi ke Mahkamah Syariah. Buat urusan dekat situ untuk masuk ke Islam, masuk ke dalam agama Islam. Maknanya kat sini nak masuk Islam, dia perlu pergi Mahkamah Syariah, bukan pergi Mahkamah Sivil ataupun Mahkamah Persekutuan. Betul tak? Jadinya, apabila keadaannya begitu, maka secara tersiratnya penukaran agama keluar daripada Islam juga haruslah di bawah tanggungjawab mahkamah yang sama. Seolah-olah apabila kita kata, apabila masuk ikut pintu depan, keluar pintu depan juga. Jangan keluar pintu belakang ataupun jangan keluar ikut tingkap. Itulah gambarannya. Okey. Bidang kuasa dalam hal masuk Islam adalah di bawah Mahkamah Syariah. Bermakna bidang kuasa dalam hal keluar daripada agama Islam juga terletak di bawah Mahkamah Syariah. Next. Baik. Berdasarkan kes ini, Undang-Undang Keterangan Islam telah diguna pakai dan rujukan kepada pihak berautoriti Islam dibuat untuk memastikan keputusan yang dibuat adalah bertepatan dengan hukum syarak. Kita dapat lihat daripada kes yang disebutkan di atas, di mana Mahkamah Persekutuan menyuruh ataupun memerintahkan ataupun menyerahkan kes ini kepada Mahkamah Sivil untuk dia rujuk semula kepada Jabatan Mufti Negeri Kedah. Ini bermakna Undang-Undang Keterangan Islam diguna pakai untuk membantu undang-undang
ataupun mahkamah sivil ataupun urusan mahkamah lah. Jadi mahkamah sivil mempunyai budi bicara untuk menggunakan prinsip undang-undang keterangan Islam di dalam kes yang dibicarakan. Secara kesimpulannya kita dapat rumuskan bahawa institusi fatwa juga memainkan peranan dalam membantu mahkamah untuk menyelesaikan kes. Okay, next. Berdasarkan keputusan kes Sun Sing, masalah pertindihan bidang kuasa antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah masih tidak dapat diselesaikan. Jadi sebenarnya ada pertembungan kuasa antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah, dan benda ni masih lagi tak selesai. Jadi menjadi persoalan jika melibatkan pihak yang bukan Islam. Maknanya yang selain daripada bukan Islam lah, kan? Contoh selain daripada Islam, non-Muslim, mahkamah manakah yang mereka akan pergi kalau tidak mahkamah sivil? Maknanya orang selain daripada Islam dah tentu akan pergi ke mahkamah sivil sekiranya ada masalah. Ini adalah kerana sebab apa perkara ini berlaku? Sebabnya bidang kuasa mahkamah syariah hanya diberikan kepada orang yang menganut agama Islam sahaja. Begitulah kesimpulannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.